Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal saleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jadi kita masih lagi membahaskan mengenai sifat zuhud. Zuhud adalah satu sifat yang mana seseorang itu dapat menjaga hatinya daripada tipu daya dunia. Dunia yang membinasakan dia apabila dia ni tertipu daya. Tapi ada orang yang hatinya tidak tertipu daya dengan dunia. Bahkan dia boleh meletakkan dunia itu hanya di tangan sahaja, dan hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala datangkan firman Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi Allah Taala memberi kehidupan dunia di antaranya harta benda. Disebutnya harta benda kerana harta benda lah biasanya orang mencari, orang merebutnya. Maka harta benda yang manusia cari, yang manusia rebut, wal banun, dan juga anak-anak, sama ada anak-anak situ termasuk dengan anaknya, anak buahnya, pengikutnya dan seumpamanya, zinatul hayatid dunya, ada perhiasan dunia sahaja. Maknanya kalau kita sebut perhiasan, benda itu kita tak guna, hanya sekadar buat cantik, buat comel saja. Maka sebenarnya benda-benda dunia yang terdiri daripada harta benda dan anak pinak ini, ianya tidak memberi manfaat, kecuali perkara kedua-duanya, harta benda dan anak pinak itu membawa dia kepada akhirat. Dengan harta dibanyakkan infak fisabilillah, dengan anak ditabiatkan menjadi anak yang saleh, maka ini baru memberi manfaat. Maka semuanya, kalau seorang itu dapat harta dan anak pinak, tetapi harta dan anak pinak itu melalaikan dia, maka sebenarnya ia adalah perkara yang merugikan. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan sesungguhnya yang kekal adalah amal-amal soleh. Maknanya harta benda akan binasa. Harta benda sama ada kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Tetapi yang kekal amal-amal yang soleh. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, dalam ayat lain, al-mal wal banuna zinatul hayat. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Dalam hadis lain mengatakan semuanya binasa kecuali zikrullah. Semuanya perkaranya yang melalaikan, semuanya dunia yang melalaikan kecuali zikrullah, kecuali mengingatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baik adalah amal saleh. Jadi dengan amal saleh ini, seseorang itu dia akan membawa amal saleh tadi di hadapan Allah. Maka untunglah orang yang ada amal saleh. Dan harta benda tetap ditinggalkannya. Maka harta benda itu boleh kepada orang yang ditinggalkan, pewaris-pewarisnya. Inilah nak beritahu tipu daya dunia. Maka orang-orang yang saleh dapat melihat dengan mata hati bahawa perlunya seseorang itu berhati-hati dengan dunia, dan pastikan dunia tidak melalaikan ia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Seorang saleh dahulu namanya Muhammad Ibn Wasi. Muhammad Ibn Wasi ini, dia ini seorang yang sangat zuhud, dan dia ini dalam waktu yang sama faqih, alim. Dia alim, dia saleh, dan dia juga zuhud. Maka kehidupan dia miskin. Satu hari ketika mana pembesar ketika itu di negara Basrah, ketika itu di Basrah, di negara Iran sana, satu ketika melihat dia ini seorang yang faqih lagi saleh,
dalam keadaan fakir pula tu, miskin. Lalu pembesar ketika itu memanggil Muhammad ibn Wasid. Jadi bila dipanggil Muhammad ibn Wasid, ternyata Muhammad ibn Wasid ini memang orang yang ada kelayakan untuk menjadi qadi. Maka pemimpin ketika itu, gubernur ketika itu menyuruh dia mengambil jawatan qadi. Maka dia tolak. Ketika mana dia tolak, isterinya kata, wahai Muhammad suamiku, tengoklah keadaan kita yang miskin ini. Katanya, aku tidak takut miskin di dunia, tapi aku takut miskin di akhirat nanti. Akhirnya dia tetap menolak. Dan dia dalam kehidupan dia, dalam keadaan zuhud, dalam keadaan miskin. Begitulah keadaan dia. Tapi dia soleh, dia tetap menjaga amal ibadat kepada Allah. Maka pembesar tidak putus-putus, pujuk dia. Dan dia tetap menolak, sehingga kan satu ketika gubernur di situ mengugut dia. Kalau kamu tidak terima jawatan yang kami tawar kepada kamu untuk menjadi qadi, nasib kami akan buat pada kamu secara paksa. Dan kamu akan ditangkap kerana engkau perintah gubernur, dan kamu akan disebat sebanyak 300 sebatan selama kamu duduk di dalam penjara. Lalu dipanggilnya orang yang disebut sebagai orang yang bertugas untuk memukul dia. Lalu ketika mana orang tu nak tangkap, dia bagi lagi tawaran lagi. Nak ke tidak mahu? Dia tetap mengatakan tidak mahu, dan dia menolak. Lalu dia pun berhujah dengan sebab-sebab dia tidak mahu. Akhirnya dia ini duduk di dalam keadaan diseksa kerana tidak mahu. Kemudian dikatakan bahawa Muhammad ibn Wasid ini dia mengambil contoh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang wali Allah. Dan Malik bin Dinar ini selalu pesan ke dia, jagalah kamu dengan tipu daya dunia, dan hendaklah kamu sedikitkan makan, banyakkan ibadat. Dan kalau kamu membanyakkan makan, nescaya lemahlah kamu ibadat. Maka dia memegang pada Malik bin Dinar, kata-kata Malik bin Dinar, dan juga dia menjaga. Sehingga kan bahawa dia sekali-kali tidak meminta-minta, walaupun dia dalam keadaan miskin, fakir, dia cukup menjaga. Dan dia juga orang yang menjaga daripada harta syubhah dan harta yang haram. Jadi apa-apa yang ada, dia tinggalkan. Satu ketika dia melihat Malik bin Dinar telah mengambil harta daripada pembesar. Lalu dia terkejut. Selama ini dia mengikuti Malik bin Dinar, tetapi tiba-tiba dia dapati Malik bin Dinar mengambil harta. Lalu dia bergegas pergi berjumpa dengan Malik bin Dinar. Dia bertanya, tidakkah kamu yang melarang kami menjaga daripada tipu daya dunia? Tiba-tiba kamu sendiri mengambil harta yang diberi. Kata Malik bin Dinar, cuba kamu tanya kepada orang lain, ke manakah harta yang aku ambil ini aku belanjakan. Maka ditanya lagi kepada orang lain, kata orang lain, Malik bin Dinar mengambil harta, tetapi sedikit pun dia tidak ambil untuk dirinya. Dia mengambil, lalu dibebaskan hamba-hamba, lalu dibelinya hamba-hamba, lalu dimerdekakan. Kemudian Muhammad bin Wasid tanya lagi pada Malik bin Dinar, bagaimana keadaan kamu mengenai harta benda? Adakah seperti dahulu kamu merasa takut kan? Tidak merasa takut? Lalu terdiam Malik bin Dinar. Inilah yang aku bimbang, katanya. Bimbang, takut nanti daripada menjauhi, akhirnya cuba mengambilnya. Walaupun dalam keadaan benda itu boleh, tetapi dibimbangi, takut dia tergelincir daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini kisah orang salafus salih dahulu. Maka kehidupan mereka ini zuhud kerana apa? Kerana mereka mengetahui bahawa kehidupan yang sebenar adalah akhirat. Maka mereka mengutamakan kehidupan akhirat. Demikianlah ayat-ayat Al-Quran membuat perumpamaan tentang zuhud serta menjuruskan kepada tujuan yang mulia ini. Maka zuhud ini bukan bermakna membenci harta benda dunia, tidak. Zuhud juga tidak bermakna seseorang itu perlu menjauhi dunia, tidak. Bahkan Nabi SAW bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah baik orang di kalangan kamu yang meninggalkan dunia kerana akhirat.
Maknanya kalau lalu nak akhirat sampai tinggal dunia, sampai menjadi hidup susah, sampai hati tak boleh nak jaga, maka itu bukan orang yang baik. Kecuali orang yang boleh meninggalkan dunia lalu hatinya baik. Hatinya baik maknanya hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Lalu katanya Sufyanus Tsauri, seorang ulama yang soleh, Sufyanus Tsauri mengatakan bahawa ada orang kaya tetapi dia zuhud. Ada orang dia kaya tetapi dia zuhud. Bermakna apa? Zuhud tidak mewajibkan orang itu menjadi miskin. Bukan zuhud itu membawa miskin, tidak. Sehingga kan Sufyan Tsauri mengatakan ada orang-orang kaya tetapi dalam waktunya zuhud. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar orang yang zuhud, Sayyidina Osman orang yang zuhud, Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf orang yang zuhud, Sayyidina Anas bin Malik maknanya dia juga mempunyai kebun yang banyak, orang yang zuhud. Maka katanya ada orang kaya tetapi zuhud. Maknanya kekayaannya itu tidak menghalang dia dalam melakukan amal ibadat, dan kekayaan dia itu tidak menyibukkan dia kepada harta benda, tetapi dia tetap sibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Sufyanus Tsauri menambah lagi, dan ada manusia yang fakir. Ada manusia yang fakir, dia mengatakan dia zuhud, tetapi hatinya terus-menerus mencintai dunia. Maka kata Sufyanus Tsauri, ada manusia yang fakir, maka dengan fakirnya hiduplah dia dalam keadaan fakirnya. Maka fakirnya itu dia menyangka dia zuhud, tetapi hatinya terus-menerus mencintai dunia, kata Sufyanus Tsauri. Maknanya kalau seseorang itu dia itu ada hatinya masih lagi inginkan kepada dunia, cintakan kepada dunia, maka hilanglah sifat zuhud yang ada pada dirinya, ataupun tidak ada zuhud lagi padanya ketika mana datang di dalam hatinya rasa kecintaan kepada dunia. Sama ada cinta itu kepada pangkat, kepada pengaruh, kepada nama, kepada masyhur, kepada kedudukan, itu semua merupakan perkara dunia yang menyibukkan hatinya. Maka ketahuilah, sesiapa yang hatinya disibukkan lagi dengan dunia, maka dia belum lagi zuhud. Sesiapa yang disibukkan hatinya dengan dunia, belum lagi zuhud. Maka apabila kita bentangkan sirah Rasulullah SAW, di sana juga kita dapati banyak kata-kata yang menghala para sahabat agar zuhud, serta zuhud kepada dunia. Bagaimana kita ada baca hadis dahulu yang Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, izhad fi dunia, hendaklah kamu ini zuhud di atas muka dunia. Apa maksud zuhud? Maknanya kamu jaga hati kamu, jangan kamu ini terpedaya kepada dunia, jangan kamu ini duk sibuk-sibuk dengan dunia. Lalu dikatakan bahawa izhad fi dunia yuhibbukallah, kamu zuhudlah di atas muka dunia, nescaya Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Ini Nabi suruh pada para sahabat. Nabi suruh sahabat berzuhud. Bukan bila sebut sahabat berzuhud, maknanya sahabat itu mestilah menjaga hatinya, jangan dia lalai kepada Allah, bahkan hatinya ingat kepada Allah. Dan dalam waktu yang sama pesanan Nabi lagi, wajhad fima fi aidin nas, kamu kena zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbuka, nescaya mereka itu, manusia itu suka kepada kamu. Tapi kalau kita ini dalam hati kita, kita ini duduk dengan seorang yang ada harta sebagai contoh, hati kita ini teringin, moga-moga orang kaya tu beri aku apa-apa, moga-moga aku dapat apa dia yang ada pada dia ni, maka dikira orang itu tidak lagi zuhud. Bahkan dikatakan kamu jangan harap kepada apa yang ada di tangan orang, masa orang akan kasih kepada kamu. Dan kamu jangan mengharap sangat dunia untuk datang kepada kamu, nescaya Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Maka seorang soleh, seorang yang soleh namanya Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada setengah ulama mengatakan dia termasuk Khulafaur Rasyidin. Ini sebahagian daripada ulama. Maknanya kerana apa? Kerana dia ini mengikuti amalan Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz, dia tak pernah cita-cita pun nak jadi khalifah. Dia tak terfikir pun dia nak jadi khalifah, dia tak pernah terfikir pun dia nak jadi pembesar. Tapi dengan izin Allah dia jadi pembesar. Allah Ta'ala izinkan dia, maknanya. Tapi dia macam mana kedudukan dia? Zuhud pada dunia.
Orang yang tidak mahu dunia, dunia memang tak terpedaya. Tapi kalau orang itu nak dunia, memang dia terpedaya dengan dunia. Kalau betul-betul dia nak dunia, memang dia akan terpedaya dengan dunia. Tengok Umar bin Abdul Aziz, memang dia tidak mahu dunia, tetapi dunia datang kepada dia menjadi khalifah. Ketika mana dia menjadi khalifah, dia tetap zuhud juga. Macam dahulu sebelum dia jadi khalifah, dia tak makan daging, kerana daging itu makanan orang-orang yang ada harta zaman dulu. Maknanya dia tak makan daging. Dia kata aku tidak mahu makan daging sehinggalah rakyat aku makan daging baru nak makan. Ini dah Umar bin Abdul Aziz. Maknanya kehidupannya zuhud. Zuhud ini dengan arti kata adalah satu sifat takut kepada Allah. Sehingga kan takut dia kepada Allah, dia ini tidak mengutamakan kehidupan dunia. Maka sahabat disuruh agar zuhud kepada dunia serta perhiasannya, iaitu perhiasan dunia, dengan arti kata dengan mengecilkan kedudukan dunia serta memandang hina terhadap fitnahnya. Maka mengecilkan pandangan dunia, maknanya pandangan akhirat itu lebih utama, dan memandang rendah kepada dunia, tidak mengutamakan dunia. Dengan arti kata bagi mereka orang-orang yang soleh, terutama para sahabat, mereka itu bagi mereka dunia ada padanya ataupun tidak ada tidak mengapa. Maka orang itu dikir zuhud. Yang pertama, apabila hatinya tidak dapat disibukkan dengan dunia, itu zuhud. Maknanya hatinya tidak dapat disuhudkan dan disibukkan dengan dunia. Dan yang kedua, orang yang zuhud maknanya dikatakan bahawa orang yang memandang kecil sahaja selain daripada Allah, itu zuhud. Ya, selain daripada Allah, harta benda, kedudukan, pangkat, dia pandang kecil sahaja maknanya. Dan yang ketiga, orang yang zuhud ini adalah orang yang mengutamakan ibadat kepada Allah daripada keperluan nafsunya, kedudukannya dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa dan dia memandang hina akan fitnah dunia. Dan dunia ini bahaya sebenarnya. Dunia ini umpama satu makanan yang ada racun, itu dunia. Ini pandangan orang-orang yang soleh. Dan dunia ini adalah satu perkara yang dipandang indah secara zahirnya, tetapi di sebaliknya adalah sesuatu yang agak membahayakan ataupun membinasakan. Maka untunglah orang-orang yang tidak terpedaya dengan dunia tetap boleh melakukan amal ibadat. Yang paling penting kita orang awam ini, kita boleh melakukan amal ibadat, dan kita juga jangan terlalu gembira dengan apa yang kita dapat, dan jangan juga terlalu berduka cita dengan sesuatu yang hilang pada kita. Sama ada harta benda, hilang harta benda. Kadang-kadang kita kalau hilang duit RM1,000 hilang, tak boleh nak semayang zuhur pondok ni. Mayang asal penguasa tak boleh nak semayang dah. Maknanya tak boleh nak concentrate dah. Itu kalau harta hilang. Ataupun kita dapat harta, orang bagi RM1,000, bagi orang yang tak biasa dapat RM1,000 banyaklah. 500 pun dia akan buka dah 500. Maknanya dapat 500. Dapat RM1,000. Maka janganlah RM1,000 tu menyukarkan kita beribadat. Jadi susah kita. Mula kita duk fikir benda-benda lain dengan dapat sesuatu nikmat. Maka dikatakan bahawa kita kena ingat apa-apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, ujian kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok ke mana yang kamu menghala kepada Allah ke, ataupun kepada apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Lalu dikatakan bahawa ia bertujuan agar tidak menyibukkan mereka dari kerja-kerja yang mulia. Maka tujuan dia ini memandang rendah kepada dunia tadi, memandang hina fitnah dunia, kerana memudahkan dia beribadat. Kalau kita tidak memandang rendah, memang kita akan tersibuk dengan perkara yang kita dapat. Sama ada kedudukan, harta benda dan sebagainya. Maka Nabi mengajar para sahabat agar memandang dunia ini hina. Yang disebut dunia jifatun, dunia itu bangkai. Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, kemudian Nabi nampak bangkai kambing. Nabi tanya, adakah Tuhan dia inginkan kambing ini, bangkai ini tabur? Ada setengah riwayat kata bangkai itu, kambing itu dalam keadaan tanduk dia patah, kemudian ada buruk sikit, maknanya ada cacat sikit. Kata sahabat, kalau dia elok pun, masih hidup dalam elok pun bukan tabur, apatah lagi dalam keadaan bangkai macam ini. Siapa Tuhan dia nak tak bangkai? Ada orang nak tak bangkai kambing? Tidak ada. Maka apa pandangan orang pandang ini. Maka Nabi kata itulah gambaran dunia. Bahkan dunia ini lebih teruk lagi daripada bangkai ini. Maka ada hadis yang mencela dunia, dan ada hadis juga yang memuji dunia.
Maknanya apa? Maknanya dunia juga merupakan satu kebahagiaan yang Nabi suruh agar kita ada kenderaan yang baik, rumah yang baik, pekerjaan yang baik, jiran tetangga yang baik, keluarga yang baik. Nabi juga menyuruh kita memiliki dunia. Bahkan Nabi juga menyuruh kita agar bekerja untuk mendapatkan harapan dunia. Bahkan Allah Ta'ala juga berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bahagian kamu di atas muka dunia. Dalam waktu yang sama, dunia diperintahkan oleh Allah untuk mencarinya. Dalam waktu yang sama, hadis ada melarang. Dan ayat yang kita baca, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang sebenarnya yang kekal adalah harta benda kita adalah amal ibadah. Itulah harta benda kita yang sebenar, yang kekal. Wal baqiyatus salihat, yang kekal adalah amal-amal saleh yang terdiri daripada zikrullah, yang terdiri daripada sembahyang, solat, majlis ilmu dan sebagainya. Itulah dia perkara yang penting. Dan perkara inilah utama. Jangan sesuatu yang Allah Ta'ala beri kepada kita berupa dunia menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa supaya tidak menyibukkan mereka dari kerja-kerja mulia yang mereka sendiri diciptakan untuk tujuan itu. Maka disebut di sini tujuan diciptakan dengan kerja-kerja mulia. Apakah kerja-kerja mulia? Kerja-kerja mulia adalah menghidupkan hati kepada Allah, lalu berubudiyah kepada Allah, melakukan amal ibadat dalam keadaan hati ingat kepada Allah, hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tujuan kita duduk di atas muka dunia. Maka segala-gala yang kita ini, yang dapat harta benda, kedudukan, pangkat, semuanya ujian daripada Allah. Lalulah Allah Ta'ala telah mendatangkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Seperti Qarun, dia mempunyai harta yang banyak, tapi akhirnya hartanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana harta dia binasa. Sahabat Nabi Sa'labah, dia ini miskin, fakir, lalu menjadi kaya. Lalu bila kaya tidak mau bayar zakat, maka akhirnya dibinasakan dia. Kenapa? Kerana harta benda. Dan ada juga seorang Nabi yang kaya, kemudian dimiskinkan oleh Allah. Seperti Nabi Ayub AS, dia kaya asalnya, lalulah harta bendanya terbakar, habis. Ada anaknya mati, maknanya runtuh dalam bangunan, lalu mati anak dia. Kemudian ada istrinya tinggalkan dia. Kemudian ada pengaruh menjauhkan dia. Kemudian kedudukan dia sehat, Allah Ta'ala bagi dia sakit. Sakit sehinggalah dia disembuhkan oleh Allah. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah Ta'ala kata, hentak kaki kamu, nanti keluar air, ambil air itu buat mandi, buat minum. Sebab tu ada perubatan jenis mandi, jenis minum. Kerana ini ada nas daripada Al-Quran, sehingga Nabi Ayub ambil air tadi sebahagiannya diminum, sebahagiannya mandi, lalu penyakit kulit dia dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa nak ceritanya, nak beritahu bahawa kedudukan Nabi Ayub AS, walaupun hartanya hilang, anaknya mati, pengaruhnya lari, kedudukan dia sampai orang pandang hina dan sebagainya, dia tetap juga menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berganjak sedikit pun ketika mana harta anak bini dia dan maknanya ditimpa musibah, dia tetap bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah tujuan kita. Itulah tujuan kita. Maka kita kena ingat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ramai orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, lalu lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zuhud ini adalah pekerjaan hati. Berkata Abdullah Ibn Mubarak mengatakan bahawa ramai orang menyangka dia zuhud, ataupun orang itu mendakwa dia zuhud. Maka mendakwa zuhud seseorang itu sebenarnya mengeluarkan dirinya daripada zuhud. Dia menyangka bahawa dia zuhud, tetapi sebenarnya orang-orang yang mendakwa dia zuhud, saya ini kenapa pakai kereta buruk saja, kenapa pakai motor saja, orang lain dah pakai kereta besar belaka. Kita nak hidup zuhud. Kita kata kita zuhud, kata Abdullah Ibn Mubarak, dakwaan zuhud ini boleh menyebabkan zuhud itu hilang dalam diri dia. Maknanya boleh jadi dia menjadi sombong. Kerana apa? Kerana dia merasa dia ni orang yang zuhud, lalu dengan zuhud orang pandang dia mulia. Ini baru ia orang zuhud. Rupa-rupa menginginkan orang memanggil dia zuhud, inginkan orang kata dia zuhud, itu dunia. Dia tu ingin biar orang tengok dia zuhud, lalu orang kata dia zuhud, lalu inginkan pujian orang ataupun kataan orang, biar orang kata dia zuhud, itu pun sudah dunia.
Dia kira menginginkan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga supaya tidak memutuskan mereka daripada menyebarkan risalah suci yang dibawa. Inilah dikata untuk kita sebarkan risalah dengan arti kata mengikut perjalanan yang telah dibawa oleh Nabi, ajaran yang telah dibawa oleh Nabi. Maka Nabi mengajar para sahabat agar menjadi orang yang zuhud. Kalau ada harta untuk agama Allah, dan tidak ada harta tumpukan ibadat kepada Allah, dan harta yang ada tidak melalaikan dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian keadaannya. Lalulah katanya Sirus Saqati kan, bukan Muhammad bin Wasit mengatakan bahawa dia sangat-sangat menjaga harta, mengambil harta yang halal cukup-cukup jaga. Maka dia mengatakan, bagi saya harta yang halal yang pertama adalah pekerjaan yang halal, perniagaan yang halal. Pastikan perniagaan halal, pekerjaan halal, itu harta. Yang kedua, hadiah daripada orang yang soleh. Hadiah daripada orang-orang yang soleh. Yang ketiga, hadiah daripada pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu tidak adil, maka ditinggalkan, dia tidak mahu mengambilnya. Yang keempat, harta daripada pewarisan. 4 perkara ini dia kata dia akan menjaga itu. Kalau lain daripada itu, dia akan menjauhi dia. Ini Muhammad Ibn Wasit. Lalu dikatakan bahawa kadang-kadang diterangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia sebagai perhiasan untuk kita. Dan Allah Taala terangkan kepada kita melalui Al-Quran. Nabi terang kepada para sahabat yang mengatakan bahawa dunia ini adalah perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah perhiasan, semuanya perhiasan. Jadi perhiasan-perhiasan ini hanya sebagai pandangan indah saja. Tetapi perhiasan bukan orang gunakan sebagai untuk jadi pandangan yang indah saja, maknanya. Maka manfaatnya pada pandangan saja. Jadi menyebabkan orang boleh terpedaya dengan pandangan tadi. Lalu dikatakan bahawa dan dunia ini juga ada sebagai cubaan dan juga ujian. Dan Allah Ta'ala akan menguji manusia itu dengan dunia tadi. Maka manusia yang duduk di atas muka dunia akan diuji dengan dunia yang indah. Duduk dengan dunia yang indah tadi. Maka dengan dunia yang indah, maka manusia terpecah 3. Dengan dunia yang indah, ada manusia yang pertama, dia terpedaya dengan dunia. Kerana keindahan dunia itu dia terpedaya. Sama ada dunia itu dengan harta bendanya, dengan rumahnya, dengan kenderaannya, dengan pengaruhnya, dengan namanya, dengan masyhurnya, dengan pangkatnya, tak kira lah. Maka dia terpedaya. Lalai dia kepada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua, bahawa golongan yang terpedaya, kemudian dia insaf, dia sedar bahawa dia telah diterpedaya oleh dunia. Golongan yang pertama, dia terpedaya terus, maknanya sehingga seterusnya. Golongan yang kedua, dia terpedaya dan pertengahannya dia sedar bahawa dia telah dipedaya oleh dunia. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang terbaik, adalah golongan yang tidak terpedaya dengan dunia walaupun melihat dunia itu indah. Bukan senang kita tengok sesuatu yang cantik, kita tidak terpedaya. Banyak mana kita pergi ke kedai, kita tengok benda tu indah, rasa nak beli tapi kita tak beli. Kadang-kadang rasa nak beli, kita beli. Kadang-kadang tak teringat pun, tak ada fikir pun, bila tengok kedai, oh mari beli. Sebab apa? Terpedaya indah. Ya mari keindahan, rasa indah, rasa comel, rasa nak. Tapi bila balik tak ada guna ke? Jarang ke? Maknanya, tapi nak beritahu hati kita ni yang tidak boleh kita jaga, menyebabkan kita tergelincir ataupun jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata sebagai ujian, cubaan dan ujian untuk dia melihat dia itu Allah, melihat adakah kita menguruskan dunia mengikut keredaan Allah ataupun tidak. Adakah kita gunakan dunia untuk redha Allah ataupun tidak. Orang dapat harta itu menghala ke mana? Untuk menjadi orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah ataupun membelanjakan harta pada nafsu. Allah Ta'ala beri pangkat, dengan pangkat itu dia melaksanakan hukum Allah ataupun tidak. Allah Ta'ala beri nama, dengan nama tadi dia jadi sombong ke atau tidak? Dia mengajak manusia kepada Allah ataupun mengajak manusia supaya puja kepada dirinya. Maka Allah Ta'ala akan tengok pemberian Allah bukan saja-saja.
Maka orang yang betul-betul hatinya kepada Allah, maka tidak terpedaya dia, ataupun tidak dia ini terpesona dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Maka Allah Ta'ala beri dunia nak tengok ke mana kita uruskan dunia tadi, jalan reda Allah ataupun tidak. Maka Nabi SAW bersabda, inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah Ta'ala mustakhlifakum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun fattakud dunya wattakun nisa. Maka sesungguhnya dunia adalah tempat yang menarik. Dikata inna dunya khulwatun. Khulwatun ni asalnya mana manis ataupun menarik. Maka dikatakan dunia adalah tempat yang menarik. Menarik maknanya mempesonakan. Jadi kita boleh tertarik dengan dunia tadi. Dunia tarik kita, patutnya kita bukan dunia kita akhirat, tetapi dunia itu boleh tarik kita dengan pandangan-pandangan yang indah. Maka dunia itu menarik dan juga mempesonakan. Dan juga khadiratun ni asalnya menarik lagi hijau. Kerana hijau ini pandangan yang menarik. Lalu dikatakan mempesonakan. Dunia ini cukup mempesonakan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini, dan dia melihat apa yang kamu lakukan, dan Allah Ta'ala jadi kamu ini mentadbir dunia. Ya, Allah Ta'ala bagi dunia ini menarik, indah, cantik. Kemudian Allah Ta'ala bagi kamu takbir dunia tadi. Maka kamu takbir dunia tadi untuk agama Allah ataupun tidak. Bila kita ini terpedaya, bermakna kita tidak melaksanakan perintah Allah. Lalu dikatakan bahawa dan dia melihat apa yang kamu lakukan, yakni Allah melihatkan apa yang kamu lakukan, maka takutlah kamu terhadap dunia, yakni takutlah kamu terhadap fitnah dunia. Fitnah dunia, apa maksud fitnah? Fitnah dunia. Fitnah ini adalah sesuatu yang boleh menarik kita kepada kelalaian ataupun menarik kepada maksiat kepada Allah. Itu fitnah. Bukan fitnah lidah bawa cerita saja fitnah. Kalau kita dapat pangkat, kita jadi lupa diri, maka pangkat itu fitnah. Kalaulah kita ini dapat harta itu kita lupa pada Allah, harta itu fitnah. Lepas itu disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu itu fitnah. Harta benda fitnah apa? Harta benda yang dimasukkan fitnah, harta benda yang melalaikan kita kepada Allah. Anak itu fitnah, anak yang menyebabkan kita sibuk dengan dia sampai kita lalai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fitnah. Maka Nabi SAW memesan kepada sahabat, termasuk kepada kita sebagai umatnya, Nabi sebut fattakud dunya, takutlah kamu dunia. Takutlah kamu dunia, jadi takutlah kamu fitnah dunia yang menyebabkan kamu lalai kepada Allah. Wattakun nisa, dan takutlah kamu akan wanita, fitnah wanita. Kerana dikatakan di antara anak panah syaitan adalah wanita. Bukan wanita itu jadi anak panah pada syaitan, tidak. Tetapi di antara sasaran syaitan untuk melalaikan manusia adalah wanita. Lalulah Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahawa 4 perkara yang aku pilih selepas aku membaca hadis sebanyak 4,000 hadis. Maknanya daripada 4,000 hadis itu, aku meletakkan 4 perkara yang penting daripada dia membaca 4,000 hadis. Yang pertama dia kata, jangan kamu terpedaya dengan wanita. Ini kata siapa? Ini kata Abdullah ibnu Mubarak. Yang pertama, jangan kamu terpedaya dengan wanita. Dan juga yang kedua, jangan kamu terpedaya dengan harta, kata Abdullah ibnu Mubarak. Kerana harta ini boleh memperdayakan orang sahabat. Dia ini menyampaikan ilmu, datang Khalifah Yazid bin Muawiyah, menangis Yazid dengan syarahat daripada seorang sahabat bila melarang dia mengambil dunia. Lalulah Yazid ini ambil harta, beri kepada dia. Dia ambil harta tadi, ambil harta, malam tu dia infak fisabilillah. Tak tidur dia sampai habis harta. Jadi Yazid tengok,
Dia kata jangan ambil ke dunia, kita bagi harta dia ambil selalu. Ini Yazid pun rasa hairan. Tapi kuliahnya cukup menyentuh perasaan. Esok Yazid kata kepada dia punya petugas dia, kamu minta balik, katakan bahawa duit tadi bukan untuk dia, beri ke salah orang. Maka bila minta balik tengok tak ada tak. Rupa-rupanya disangkakan tidak ada itu, ke mana pergi? Dia infakkan harta fisabilillah. Memang benar dia tidak mengambil harta itu untuk dirinya, bahkan dia infak fisabilillah. Seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kalau tidak silapnya. Jadi ada satu khalifah. Satu khalifah yang mana khalifah itu inginkan nasihat daripada ulama. Ini bawiyah khalifah. Khalifah inginkan nasihat daripada ulama, maka khalifah pergi cari ulama. Maka bila khalifah pergi cari ulama, khalifah itu keluar pada waktu malam. Bila keluar pada waktu malam, lalu dia ketuk rumah. Kalau tidak silapnya di rumah Sufyan Tsauri. Dia ketuk pintu. Siapa datang malam-malam hari ini? Yang datang kepada yang saya utusan daripada khalifah dan bersama saya khalifah. Khalifah ada apa datang malam-malam ni? Khalifah datang ingin minta nasihat. Oh, kalau macam itu tak apalah. Jangan susah-susah pada khalifah. Suruh khalifah tu balik, nanti saya akan pergi ke istana. Kata khalifah tadi, orang macam ni aku tak mahu. Aku tidak mahu orang yang nasihat macam ini. Lalu batalkan, tak nak pergi jumpa Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, bukan Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad. Pergi jumpa Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pergi rumah Fudail bin Iyad. Ketuk pintu malam-malam. Boleh jadi pukul 1 2 pagi boleh jadi. Lewat malam. Ketuk pintu lagi tak buka, ketuk. Siapa kat luar sana tu? Saya utusan khalifah. Buat apa kamu datang malam-malam hari? Saya datang bersama khalifah. Khalifah ingin minta nasihat pada kamu. Katanya Fudail bin Iyad beritahu khalifah kamu balik, aku tak mau jumpa dia. Balik, aku tak mau jumpa. Aku utusan kata Fudail suruh kita balik. Kata khalifah, orang macam ni aku nak. Orang yang macam ni aku nak. Aku tidak mahu macam tu. Beritahu pada dia, aku nak dia beri nasihat juga kat aku malam ni. Tolong beritahu dia. Ketuk pintu, kata khalifah nak juga. Kata dia balik, aku tidak mahu. Aku tidak ada hajat dengan dia. Maknanya. Lepas tu khalifah inginkan juga. Baik, kalau khalifah ingin, khabar khalifah mu kena ikut apa yang aku kata. Maknanya dan mu kena terima segala nasihat aku baru boleh. Khalifah sanggup, tak apa nak kata-kata. Kata-kata. Lalu baru boleh masuk. Baru begitu. Ulama dahulu, pemerintah jadi gini. Hina pada ulama, tunduk pada ulama. Hak dulu. Hak ni ulama pergi cari khalifah. Maknanya berapa boleh? Boleh banyak kau maknanya. Jadi nak beritahu duduk. Bagi nasihat. Kamu khalifah macam ni kita sampai menangis khalifah. Menangis khalifah tadi beri nasihat macam-macam dia kata. Dah janji dah nak dengar khalifah, dengar. Nak dengar nasihat dia dengar, kena diikut kata. Maka dia beri nasihat. Fudail bin Iyad beri nasihat sungguh-sungguh sampai menangis khalifah. Bila khalifah tadi menangis, kata dia punya pembantu dia, jadi-jadilah parok nak kata. Mana parok kena kata. Jadi-jadilah maknanya kamu ni kata pada khalifah macam itu. Dia kata diam kamu, dia marah. Tidakkah dia ini datang kepada aku inginkan nasihat? Inilah nasihat. Lalulah dia kata teruskan biar dia nasihat pada aku. Lalulah khalifah tadi diberi nasihat. Sampailah banyaklah dia menangis. Kemudian khalifah tadi terima kasih, kata-kata kamu menyebabkan aku sedar insaf di atas kesalahan aku. Maknanya baiklah. Kalau macam itu sebagai jasa baik, aku akan beri harta aku sebahagian, aku akan beri harta kepada kamu. Marah Fudail bin Iyad. Kamu ni tak faham-faham, baru tak diberi nasihat. Aku bagi kamu akhirat, mu bagi aku dunia.
Aku bagi kamu akhirat, mu bagi aku dunia. Marah pula boleh bagi sama. Maknanya beritahu kepada khalifah tadi. Ini ulama dahulu. Mereka zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Abdullah bin Mubarak yang ketiga, pastikan perut kamu ini tidak membawa kepada, tidak memasukkan perkara yang haram dan syubhat. Dan yang keempat katanya, hendaklah kamu belajar ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna